Pada muka surat 98. Berkaitan dengan mencuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-38, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Yang bermaksud laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kedua-duanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan daripada Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Apa arti curi? Pengertian curi ialah menurut Islam adalah mengambil hak orang tanpa izin. Ambil hak orang tanpa izin. Kita dalam konteks yang agak kecil kalau di sekolah ni kan. Dan konteks kita sebagai kawan-kawan ni waktu-waktu kecil ni, kita adalah orang yang paling kontak paling kecil. Sebab walaupun dia kecil, tetap nama dia mencuri. Tetap nama dia mencuri. Mencuri hak orang. Mengambil hak orang lain tanpa izin. Kalau dengan izin dia, tak nama pencuri. Contohnya, buah rambutan, buah mamplam duduk sebelah pagar sekolah. Tengok duk ranum elok ya buah tu. Kita pergi turun keluar pada pagar sekolah. Kita pergi lalu sambil daripada sekolah ni. Lalu sambil lompat rabut buah. Ambil, balik duk makan buah tu. Pakcik yang empunya buah tu tahu tak? Tak tahu. Saya bukan curi, saya ambil eja. Bahasa loyak buruknya macam tu. Saya bukan curi, saya pergi ambil ya. Bukan saya curi apa pun, saya ambil ya. Ambil tu artinya apa? Ambil betul tapi tanpa izin. Makcik kantin, duduk di kantin. Kita ambil karipap dia. Makcik tu kata, ambil dulu sekali bayar. Ambil dulu sekali lagi bayar. Faham tak? Sekali lagi pergi bayar. Artinya apa? Ambil kena bayar. Kita ambil, makcik, Assalamualaikum. Karipap 2 biji sulam perut, kita belah masuk kelas. Tak bayar. Nak kira lagu mana? Dikira sebagai mencuri. Makcik kata, saya tahu dia ambil karipap 2 biji. Tapi, dah dia tak mau bayar. Saya nak buat macam mana? Tak halal lah untuk dia. Habis kita. Sampai akhirat lah akan dituntut sampai ke akhirat. Baik. Ibn Syihab berkata, Allah Subhanahu wa taala mengenakan hukum potong tangan ke atas pencuri harta manusia. Allah Maha Perkasa dalam memberi balasan kepada pencuri, lagi bijaksana dalam mewajibkan hukuman potong tangan. Dan kalau hukum Islam, siapa yang mencuri, hukumnya potong tangan. Potong tangan dekat mana? Siapa tahu? Yang tangan dia potong dekat mana? Dekat mana? Ni, pergelangan ni. Dia tarik pergi cekang, dipotong. Yang tu hukuman potong jari kan, potong tangan. Boleh pakai hukuman tu? Contoh aja. Tu baru potong jari. Tu bukan hukuman Islam lah, kan? Tu bukan hukuman Islam. Dia contoh potong tu macam mana? Dia potong pakai kapak Memang ya, ingat lembu potong pakai kapak. Tapi macam mana? Kita tengok seriak. Tengok pun seriau kan. Apatah lagi kalau tangan duduk lagu tu, orang tu mencuri, dia tarik bagi cekang, kemudian dipotong pergelangan ni, kudung demi tangan. Okey. Apakah yang menyebabkan hukuman ini diberikan kepada orang yang mencuri? Apa sebab dia? Sebab kerana dia menzalimi kepada orang yang dicuri. Dan barang yang dicuri itu tak semestinya dia curi satu pensel terus kena. Tak lah. Ada kadar-kadar tertentu. Baik, tengok. Nabi SAW bersabda, La yazni adh-dhani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, walakin at-taubata ma'rudah. Tidak berzina seorang penzina ketika dia berzina, dia itu seorang yang beriman. Tidak mencuri seorang pencuri ketika dia mencuri sedang seorang yang beriman, tetapi pintu taubat itu sentiasa terbuka. Artinya apa? Orang yang curi barang orang ni dalam keadaan dia tak beriman kepada Allah. Kalau dia beriman, dia takkan buat perangai lagu tu. Senang nak kira lagu tu, kan?
Kalau dia betul-betul beriman, dia takkan buat perangai lagu tu sebab dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencuri dia tak takut ke Allah. Dia kata apa? Orang lain tak nampak. Sedangkan dia tak tahu yang Allah sedang melihat dia. Allahu basirun. Allah tu maha melihat. Allah melihat benda yang orang tak nampak pun dia nampak. Hatta hati seorang laki-laki ataupun wanita yang berjalan dalam hati dia, niat apa pun dia nampak dan dia dengar. Bisikan hati pun dia dengar. Baik, seterusnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qata'a fi mijanni qimatuhu 3 dirdarahim. Nabi SAW telah memotong tangan pencuri perisai yang berharga 3 dirham. 3 dirham ini, kalau kita convert dengan duit kita hari ini, lebih kurang dalam 30 dirham. Lebih kurang 30 dirham. Bermakna apa? Convert duit tu kepada duit kita hari ini, nilai hari ini, lebih kurang 30 dirham. 30 ringgit kita. Jadi antara dalam kitab kita fiqh disebutkan bahawa ada yang kata 28 ringgit ke atas. Nilai barang tu harga 28 ringgit ke atas. Maka bersabit kesalahan dengan ada saksi-saksinya yang tertentu menyebabkan dia disabitkan dengan potong tangan. Dia ambil buah mamplam sebiji, harga lebih kurang 5 kupang, balik-balik mai, pok dia marah dekat dia. Hang ingat tau, hang mencuri kena potong tangan. Hang curi kan? Bapak dia kata, mana mamplam tu? Nah, mamplam. Hang suruh tangan dah ni? Bapak potong tangan. Boleh tak boleh? Bapak tak boleh potong tangan anak, kan? Tak boleh potong tangan anak. Tetapi kalau bersabit kesalahan dalam hukum Islam, dia boleh dikenakan potong tangan. Baik. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, kana yaqta'u yada as-sariqu fi rub'i dinarin fasa'idan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong tangan pencuri dengan nilai 1/4 dinar dan ke atas. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Adik-adik rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tengok pada ayat yang surah Al-Maidah, Allah Taala kata apa? Dan orang laki-laki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka hukumnya potonglah tangan mereka sebagai balasan dengan sebab apa yang mereka telah usahakan. Juga sebagai satu hukuman pencegah dari Allah. Nakalan minallah. Hukuman pencegah. Agak-agak tadi kan yang potong jari tu. Kan potong jari tu. Dia buat depan-depan ni. Katalah dia buat depan-depan sekolah. Semua orang tengok ni. Semua orang tengok potong tangan ni. Berani curi tak? Orang lain berani curi tak? Orang lain berani curi. Curi jadi potong tangan dia pula. Inilah yang dikatakan nakalan minallah. Balasan dan pencegah daripada Allah. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, tangan pencuri tidak dipotong jika barang yang dicuri lebih rendah dari harga perisai. Harga perisai tadi berapa? 3 dirham. Aisyah radhiyallahu ditanya, berapakah harga perisai? Jawabnya ialah 1/4 dinar. 1/4 dinar harganya lebih kurang 28 ataupun 30 ringgit kita hari ini. Baik. Adik, dalam konteks kita sebagai seorang pelajar, apa yang kita boleh curi? Benda apa kita selalu terlepas pandang? Pertama ialah barang kawan-kawan. Betul tak? Kan ibu-ibu kat rumah boleh tengok anak-anak kita berbalik barang yang bukan hak milik dia, kena tanya. Ni barang ni siapa punya? Dia kata kawan punya. Siapa bagi? Kawan bagi. Betul kawan bagi? Betul kawan bagi. Mai sekolah, tanya. Betul tak betul hang bagi? Telefon kat dia, betul tak betul hang bagi? Dia kata saya tak bagi pun. Dia ambil barang saya, dia tak abang kat saya. Bermakna anak kita sedang mencuri. Adik, kita tak boleh ambil barang orang tu. Tak boleh ambil barang orang. Raba kawan. Mak ayah dia beli sepapan simpan. Hari ni bagi, esok hilang. Hari ni bagi, besok hilang. Hari ni bagi, esok hilang. Sampai tulis nama. Buat nama kat atas raba tu. Nama dia Ali. Toreh raba tu. Ali. Hilang juga. Sampai raba pun pakai name tag. Ali. Hilang. Pensel. Nama Ali. Toreh kat dekat pensel. Hilang. Hilang juga. Sebab apa?
Dia kata kawan pinjam. Kawan pinjam, rape terus. Jadi sekarang ni kita faham bahawa mencuri ni artinya ambil barang orang tanpa izin. Tanpa izin dia dikira mencuri. Oleh yang demikian, jangan curi barang orang. Berdosa besar. Dan orang yang mencuri, wajib atas dia untuk dia bertaubat. Dia minta ampun ke Allah Ta'ala, dan dia kena beri balik barang yang dia curi itu, kembalikan semula kepada orang yang dia ambil. Adik dan juga para hadirin sekalian, kita tengok apa yang berlaku di padang mahsyar. Di padang mahsyar kelak, ketika mana kita berada di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan padang mahsyar ni tempat untuk kita berurusan. Dan urusan paling tepat sekali ialah urusan kita dengan Allah saja. Tapi oleh kerana kita ada urusan dengan manusia, kita pernah ambil hak manusia, maka pada waktu di padang mahsyar, manusia-manusia yang diambil haknya ini akan menuntut hak dia di akhirat. Tengok nah, secerita sikit berkaitan dengan macam mana dikatakan hak kita dituntut dekat akhirat. Saya ambil adik-adik sekalian yang hadir hari ni, semua yang hadir hari ni, katakanlah kita ni memang ahli syurga. Kita ni memang ibadah tak berhenti, solat kita dengan penuhnya, dengan berpuasanya kita di Ramadan, dengan sedekahnya, dengan baiknya kita dengan mak ayah kita bagusnya, semua benda kita bagus, semua benda perfect. Tetapi kita pernah mengambil hak orang. Kita pernah mengambil hak orang lain tanpa izin dia, dan kita tak pernah minta halal dekat dia. Dalam erti kata, kita zalim dekat dia. Contohnya pertama, kita curi. Yang kedua, kita pernah maki dia, kita pernah marah dia, kita pernah pergi pukul dia, kita pernah buat apa-apa dekat dia, menzalimi atas dia. Okey, kita bawa badan kita ni dengan pahala yang banyak, tanggung kat belakang. Hero pergi ke padang mahsyar. Sampai ketika mana 70,000 tahun berada di padang mahsyar. Bukan 7 tahun tau. Bukan 7 hari, bukan 7 minggu. Dalam kitab kata 70 tahun. 70 tahun dunia, 70 tahun akhirat bersamaan dengan 70,000 tahun 70,000 tahun dunia. 70,000 tahun kata kitab An-Nihayah. Imam Ibn Katsir kata apa? 70,000 tahun duduk dekat padang mahsyar. Berdiri dengan keadaan, sorry to say, manusia tidak berpakaian apa-apa pun. Hari itu manusia tak berpakaian apa-apa pun. Duduk kat padang mahsyar. Sampai tunggulah seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suruh semua datang pergi ke padang mahsyar. Semua berjalan pergi ke padang mahsyar. Jalanlah kita pergi ke padang mahsyar. Ada yang tunggu dengan keadaan lapak dahaganya, menangis sampai keluar air mata darah, sampai keluar darah kat mata ni. Ada yang sampai tahap berpeluh, hampir-hampir dia ni duduk dekat ni dah, berpeluh dengan dia lemah dengan peluh dia sendiri. Punya teruk di padang mahsyar. Jalan sampai ke padang mahsyar. Sampai di padang mahsyar pula, nak tunggu hari kita dihitung. Hari mizan. Diperhitungkan amalan-amalan kita. Masa ni lah adik dan tuan-tuan yang hadirin sekalian, macam mana keadaan kita. Cuba bayangkan, kita duduk di padang mahsyar, di padang, tak pakai apa-apa pun. Hang tengok aku, tak tengok apa pun tak ada dah. Sebab urusan masing-masing. Nabi pernah ditanya oleh Sayyidatina Fatimah, "Ya Rasulullah, ya Abi, wahai bapa, betul ke tak betul ni?" Kata yang kata apa? Yang kata kita tak berpakaian di padang mahsyar. Nabi kata apa? "Ya betul. Kalau begitu macam mana dengan malunya kami?" Nabi kata apa? Tidak ada malu pada hari itu. Kerana apa? Masing-masing tidak melihat keadaan masing-masing, kerana masing-masing menghitung diri sendiri. Tak ada masa Nabi tengok orang lah. Alah, para bogey. Tak ada. Tak ada masa dah. Tak ada ruang dah Nabi kata dekat dia dah. Tak ada ruang dah. Masing-masing melihat diri sendiri. Apa yang aku nak bawa ni? Ketak ni, takut ni, Allah yang maha mengetahui. Takut sangat-sangat. Kerana Nabi bertemu tu bukannya penemu juga, tapi yang nak bertemu tu ialah siapa dia? Allah. Nak pergi jumpa dengan Allah Ta'ala ni. Tiba-tiba kita pergi dengan steady badan kita ni. Pahala banyak kita bawa ni. Duk ingat balik, aku pernah pergi sedekah ke orang, aku pernah buat apa, aku pernah semayang, aku pernah puasa, aku pernah buat gini, aku pernah buat gini, aku pernah duduk daurah ni, aku pernah duduk dalam keadaan macam ni. Oh, pahala aku banyak, pahala aku banyak ni. Bawa, steady bawa. Sampai dengan keadaan kita nak dihitung amalan kita. Tiba-tiba
Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang-orang yang diberikan buku amalannya dengan tangan kanan. Tiba-tiba mai-mai Allah berikan buku amalan kita, malaikat surah buku amalan kita dengan tangan kanan. Kita bawa buku amalan dengan tangan kanan pergi depan Allah Ta'ala. Hebat. Allah kata apa? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka bagi dia, perhitungan dia, hisaban yasira. Hitung yang paling mudah. Yang paling senang. Paling senang macam mana? Apa paling senang? Paling senang ialah ketika dia bawa buku amalan pi depan Allah Ta'ala dengan tangan kanan dia, tanda dia itu syurga. Tanda dia masuk syurga. Nak masuk syurga macam mana? Ni, nampak tak skrin ni? Nampak skrin? Allah Ta'ala kata apa? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka diberikan perhitungan dia dengan mudah. Tayang balik semua amalan-amalan yang pernah kita buat. Apa kita pernah buat? Adik, umur berapa? Darjah 4, umur 10 tahun. Ditayang satu hari nanti, tayang balik kat kita, benda yang pada hari pertama kita beranak mai, sampailah hari kita mati. Katalah adik ni mati pada, adik mati pula, Allah, kesian kena. Katalah seorang tu dia mati pada umur 70 tahun. Pada sekitar umur 10 tahun dia pernah duduk sama-sama kita macam ni. Tayang, keluar. Dia pergi buat baik kat mak ayah dia. Dia pergi sedekah ke orang, dia puasa. Tunjuk, keluar. Allah, syoknya. Allahu Akbar, bestnya kalau aku balik dunia, boleh buat lagi benda ni. Allah. Allah tunjuk. Benda baik-baik lah. Aku dah buat benda jahat. Tapi kenapa? Tak ada. Aku pernah pukul orang dulu. Pasti tak ada. Tunjuk benda baik-baik lah. Rupa-rupanya Allah dah ampun dosa kita dah. Bila dah ampun dosa kita, tak ada tayangan yang buruk-buruk. Semua baik-baik lah. Pasal apa tak ditayang? Pasal apa Allah Ta'ala ampun? Rupanya atas dunia kita dah selesaikan. Selesai dah perkara-perkara dah selesai dah. Allahu Akbar. Tayang, tengok. Semua benda baik-baik. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia pun dihantar. Tak tanya apa dah. Allah tak tanya apa pun dekat dia dah. Tak tanya apa langsung dekat dia. Terus. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Terus dihantar dia pergi syurga. Dia lepas dia tiang surat dengan sepatah kilat, masuk syurga terus. Syurga terus dia. Nak yang mana? Nak yang tu tak? Nak yang tu? Nak macam tu? Alhamdulillah. Tengok yang kedua pula. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun bagi orang-orang yang menerima buku amalannya dengan tangan kiri dan duduk di belakang. Wara'a dhahri, tangan duduk belakang. Buku dah. Malu nak bagi ke Allah Ta'ala. Tangan duduk belakang. Simpan buku. Bi depan Allah Ta'ala, Allah pegang buku dia. Tengok buku. Hitung. Bila hitung waktu tu, ditimbang. Timbang, tengok. Oi, beratnya yang pahala ni. Berat pahala. Pahala tinggi. Berat. Maknanya dia pahala banyak. Pahala dia banyak. Tapi pasti buku amalan dengan tangan kiri. Allahu Akbar. Rupa-rupanya masa timbang tu dia dah seronok. Allah, buku tangan kiri tapi aku ni pahala banyak ni. Duk main seorang. Ya Allah, dia pernah satu masa dulu dia pernah curi barang aku dan dia tak beri balik barang tu kat aku. Ya Allah, aku nak tuntut dekat dia. Alamak, dia main-main dia tuntut barang, dia tuntut. Curi apa? Curi pensel kawan. Bila? Umur 15 tahun dulu. Curi pensel kawan. Kawan tu tuntut. Hang kenal aku lagi tak? Tak kenal dah hang. Tak kenal aku. Aku ingat hang lagi. Hang pernah curi barang aku dan hang tak beri kat aku balik. Aku orang susah.
Aku tak ada duit. Mak aku terpaksa berhutang beli pensel kat aku. Hang curi pensel aku. Tuntut dekat akhirat. Tiba-tiba tuntut adik. Apa dia buat? Allah Ta'ala kata apa? Ambillah pahalanya. Tampunglah kepada kamu. Pahala dia banyak kan? Banyak kan? Allah ambil pahala dia sikit. Bagi kat kawan ni. Kawan yang minta yang dia curi dulu ni. Bagi. Kawan ni pergi. Duk sat mai seorang lagi. Dia tahu, okey ambil sikit. Berat lagi pahala ni, berat lagi ni. Mai pula seorang lagi. Ya Allah. Dia pernah dulu maki aku, marah aku dan maki aku dengan makian yang menyebabkan sakit hati aku, ya Allah. Dan dia tak pernah minta maaf kat aku. Ya Allah, aku nak tuntut dekat dia. Mai seorang. Bila mai seorang ni, dah akhirnya dia buat apa? Allah kata apa? Nah, ambil pahala bagi lagi. Mai seorang lagi pula. Mai beradik-beradik kita. Tak beradik-beradik kita. Adik ke abang kita. Mai abang kita pula mai. Mai, ya Allah. Ni adik aku, ya Allah. Dia baik dengan aku. Tetapi, waktu satu ketika dulu, dia pernah pukul kepala aku sampai berdarah. Dia tak pernah minta maaf ke aku, ya Allah. Aku nak tuntut hari ni. Hak aku. Mai adik. Bagi pula pahala. Nak ambil lagi. Pelan lama pelan duk meringan. Akhirnya, pahala semua dah hilang dah. Tak ada dah. Semua orang ambil. Tinggal dosa. Dosa je tinggal. Ada lagi main tuntut. Siapa dia? Siapa dia? Ibu kita mai. Ibu pula mai. Ya Allah. Saya ibu dia, ya Allah. Saya ibu dia. Saya yang mengandungkan dia. Saya yang beri susu dekat dia, ya Allah. Tapi masa atas dunia, dia tak pernah jaga saya. Dia tak pernah beri kat saya dengan perkataan yang baik kepada saya. Dia tak pernah cakap baik kat saya, ya Allah. Ya Allah, saya nak tuntut hak saya. Apa Allah buat? Allah buat apa? Pi Allah kata apa? Dia dah tak ada lagi dah pahala. Wahai ibu, kamu ada dosa. Ambil dosa ibu, perpak bubuh kat kawan ni. Dosa dia bertambah berat. Pahala dia hilang. Dosa bertambah berat. Adik, orang ni nama dia apa? Orang ni namanya muflis. Orang nama dia apa? Muflis. Dia bankruptcy ke akhirat. Asalnya kaya, tiba-tiba miskin papa ke dana. Allah Ta'ala kata apa? Tiada tempat bagi kamu. Sesungguhnya, pergilah kamu kepada neraka. Hantar pergi neraka tu. Ini tuan-tuan, adik-adik sekalian, yang kata benda yang dituntut dekat akhirat. Jangan jadi muflis. InsyaAllah, dengan kita baca pada hari ini, dua benda yang buruk yang kita baca hari ini. Dua benda jahat. Dua benda dosa besar. Yang cukup menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Walaupunlah kita kata boleh baca 5 dosa. Tapi cukup dengan 2 dosa ini, nak membayangkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala amat membenci kepada orang yang derhaka kepada mak ayah dan orang yang mengambil hak bagi seseorang tu. InsyaAllah adik-adik, moga-moga Allah rahmati kita, Allah berkati akan kehidupan kita dunia dan akhirat. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya mohon beribu kemaafan. Yang penting ialah mohon keampunan daripada Allah. Adik, mak ayah ada di rumah kan? Balik sekali lagi. Ingat pesan ustaz nah. Mulai hari ni, pergi jumpa dengan mak ayah. Balik sekali lagi, pergi pegang tangan mak ayah kita. Salam, cium tangan dia, peluk dia dan habaq dekat dia. Adik minta maaf. Minta maaf banyak-banyak dan minta supaya mak ayah tolong doakan untuk adik supaya adik berjaya dunia dan akhirat. Adik jangan malu dengan mak ayah. Kerana mak ayah bakal bawa kita sampai ke syurga. Kita nak syurga Allah. Boleh nah? Jangan ada perasaan malu nah. Kan? Kita ada rasa malu dengan mak ayah, kita akan rugi. InsyaAllah jumpa lagi. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.